TV KPM. Jumlah hasil, jumlah kos. Kos tetap. Menurun ni. Ini kos berubah dan unit pengeluaran. Aduh, tahun ni bisnes tak jadilah. Okey Aiman, bagaimana Ya, dengan prestasi perniagaan kita pada tahun ini? Boleh Puan, jelaskan kepada saya? Ni yang saya bimbang ni, kalau kita tengok kepada graf ni menurun. Bisnes kita agak sedikit merosot ni, Puan. Makin merosot? Okey, apa sebab merosot tu Aiman? Mungkin faktor sekarang ni musim hujan, orang dah tak datang kedai sangat ni. Okey, kalau macam tu, cuba Aiman lihat adakah kita telah capai titik pulang modal dalam penjualan produk kita itu? Titik pulang modal? Ya, Aiman kena tahu supaya kita dapat lihat untung ataupun rugi kita punya pengeluaran itu. Titik pulang modal tu apa, Puan? Okey, tak apa. Saya akan tunjukkan kepada Aiman cara untuk kita mengira dan mengenal pasti di mana titik pulang modal itu. Jom. Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian, pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 5. Dan bersama dengan kita pada hari ini, guru kesayangan kita iaitu tidak lain tidak bukan Cikgu Cik Noraini binti Cik Arsyad, Guru Cemerlang Prinsip Perakaunan daripada SMK Sultan Badishah Kulim, Kedah. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Aiman sihat? Saya sihat juga Cikgu. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Jauh daripada Kulim Cikgu ya. Ya, jauh. Baik, terima kasih. Dan bersama dengan kita pada hari ini Juru Bahasa Isyarat Cikgu Suhaili Abdul Ghani daripada SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Baiklah, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik Cikgu, tadi Cikgu ada sebut tentang titik pulang modal. Setahu saya kalau bisnes ni, berniaga ni, ada untung, ada rugi. Tapi hari ini Cikgu sebut tentang titik pulang modal. Adakah itu topik kita pada hari ini Cikgu? Betul Aiman. Hari ini kita akan belajar, kita akan fokuskan kepada satu topik titik pulang modal. Murid-murid Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 bertuah Aiman. Ya Cikgu. Mereka dah belajar macam mana nak cari, bagaimana nak mentafsir, bagaimana nak buat perancangan. Mereka dah belajar di tingkatan 5 menguruskan perniagaan Aiman. Maknanya nanti bila keluar pada sekolah nanti boleh jadi businessman juga Cikgu Betul Aiman. Okey, jadi saya dan juga murid-murid di rumah sana dah tak sabar dah nak ikuti kelas Cikgu pada hari ini. Ya. Jadi boleh kita mulakan kelas kita Cikgu? Boleh Aiman. Terima kasih Aiman. Terima kasih Aiman. Okey murid-murid semua. Titik pulang modal. Titik pulang modal merupakan dia dalam perakaunan kos Aiman. Perakaunan ni terbahagi kepada dua murid-murid. Ada keuangan dan juga kos. Perakaunan keuangan ni awak sediakan kitaran perakaunan tu daripada dokumen sehingga penyata keuangan. Perakaunan kos ni Aiman, dia merupakan satu mekanisme berstruktur di mana awak perlu mengumpul, mengukur, menganalisis, mentafsir semua maklumat keuangan dan bukan keuangan untuk disampaikan kepada mereka. Biasanya Aiman kita kata ketua dalam perniagaan lah. Supaya ketua dalam perniagaan itu boleh merancang, bertindak untuk mengagihkan sumber dengan baik. Okey, itu perakaunan kos. Okey. Titik pulang modal merupakan satu paras pengeluaran di mana murid-murid dalam perniagaan itu dia tidak mendapat keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian Aiman. Pulang modal? Ya, satu paras awak tak untung, awak tak rugi. Awak akan lihat di mana unit itu dan di mana hasil yang awak akan perolehi. Itu yang dikatakan titik pulang modal. Okey, kalau awak lihat di sini cikgu letak jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Okey. Baik cikgu. Seterusnya, nak bagi nampaklah Aiman. Ini contoh murid-murid. Katalah awak dapat hasil 200,000. Kos yang awak belanjakan untuk mengeluarkan produk itu pun 200,000. Inilah yang dikatakan titik pulang modal. Kalau orang kampung ni Aman, dia kata balik modal. Balik modal, betul modal. cikgu. Pernah dengar tak? Pernah dengar lah. Balik modal. Ini satu titik. Hari ini kita akan belajar. Okey.
Seterusnya murid-murid, apa kegunaan dia? Seperti yang telah cikgu jelaskan tadi, pertama, menunjukkan jumlah keuntungan dan kerugian pada setiap peringkat jualan. Okey murid-murid, bila awak dah capai titik pulang modal, awak akan lihat rugi ke untung. Kita pada satu tahap ni, kita dah untung ke rugi, awak akan dapat kenal pasti bila dah capai titik pulang modal. Okay? Kemudian menentukan tahap volume jualan yang perlu dikeluarkan bagi mengelakkan kerugian. Okey Aiman, bila kita dah capai titik pulang modal, kita boleh dah tentukan dah. Okey, jangan kita jual 1,000. Kita kena jual 2,000 supaya kita untung. Kita dah boleh menganalisis, kita dah boleh buat keputusan murid-murid. Dan seterusnya adalah membantu pihak pengurusan membuat perancangan dan kawalan. Ya, dalam perniagaan ni banyak benda kena uruskan Aiman. Terutama sekali keuangan. Kalau keuangan yang mantap, perniagaan itu akan lebih berkembang ke hadapan. Ini salah satu cara untuk pengurusan merancang. Okey, seterusnya, kos pengeluaran Aiman terbahagi kepada dua. Okey, kalau kita boleh lihat graf di sebelah Aiman itu, okey Aiman, kos pengeluaran ada kos tetap dan kos berubah. Cuba Aiman lihat yang graf mana yang menunjukkan kos tetap, graf mana yang menunjukkan kos berubah. Okey, untuk kos tetap cikgu dia lurus je macam ni. Ya, betul. Dan juga kos berubah ni cikgu, dia ada turun dan dia ada naik. Betul, pandai betul, Ahmad. Betul semua. Okey, kos tetap dia merupakan kos yang kita kena bayar untuk penggunaan faktor pengeluaran tetap dan dia tak akan berubah murid-murid. Maksudnya sekiranya hari ini perniagaan kita cuti, kos tetap kena bayar Aiman. Contoh kos tetap adalah gaji pengurus kilang Aiman. Gaji pengurus stor, insurans kilang, itu adalah kos tetap. Walaupun hari ini cuti, esok cuti, kos tetap kena bayar. Okey, seterusnya adalah kos berubah. Kos berubah ni, nama pun berubah Aiman, dia akan berubah mengikut kita punya unit pengeluaran kita. Kalau hari ini kita jual 1,000 kek, kos dia banyak ni. Esok kita jual 3,000 kek, kos dia meningkat. Itu yang dikatakan kos berubah. Kalau boleh lihat di sana graf kos berubah, dia berubah mengikut tingkat pengeluaran. Kos tetap dia mala, dia sama. Okey? Jadi cara kita nak mengira jumlah kos ataupun jumlah pengeluaran adalah kos tetap tambah kos berubah. Ini adalah rumus Aiman. Okey. Kita cuba jawab soalan ini Aiman, boleh? Boleh cikgu. Okey. Di sini maklumat diberikan kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran tudung muslimah Aini. Ada insurans kilang, ada belanja am kilang, bahan langsung, buruh langsung, jumlah keluaran. Maklumat tambahan memberikan harga jualan seunit murid-murid dan anda dikehendaki mengira kos tetap, kos berubah, jumlah kos dan jumlah hasil. Okey, boleh bersama-sama dengan cikgu. Kita cari dulu kos tetap. Aiman, boleh kira di mana? Aiman kena pasti dulu di mana kos tetap. Okey, kos tetap cikgu ni yang tak berubah, insurans kilang dan juga belanja am kilang cikgu. Pandai Aiman. Okey, itu adalah kos tetap. Kita tambah je lah Aiman. Okey. 8 dengan 10, 18,000 cikgu. Ya, itu adalah jumlah kos tetap murid-murid. Okay. Awak kena tahu yang mana kos tetap, yang mana kos berubah. Itu sahaja dulu. Kemudian kita cari kos berubah pula Aiman. Kalau di kos mana? berubah cikgu adalah bahan langsung, Ya. buruh langsung. Ya. Bahan langsung, buruh langsung. Ada dua Aiman. Dua saja. Ya. Okey. Jadi awak tambah, awak cari, tambah. Kalau ada banyak, kita tambah kos berubah. Kenal pasti di mana kos berubah dan kos tetap. Okey, berapa Aiman? 67.7K. Sangat pandai. Aiman memang pandai. Okey, yang di rumah boleh bersama-sama dengan cikgu. Okey, seterusnya adalah kita lihat lagi jumlah kos. Sebentar tadi cikgu dah sebut bagaimana rumus, bagaimana kita nak cari jumlah kos. Kos tetap tambah kos berubah. Sebentar tadi Aiman dah cari kos tetap, kos berubah tambah je lah. Berapa Aiman? Okey, jadi jumlahnya cikgu adalah 85,700. Ya. Ya. Pandai sangat Aiman ni. Masih, Matematik cikgu. memang cekap. Okey, murid-murid semua, kalau boleh itu rumuslah. Kos tetap tambah kos berubah, jumlah kos. Seterusnya Aiman, yang terakhir jumlah hasil. Ini adalah pengiraan matematik yang sangat ringkas. Bagaimana nak cari jumlah hasil Aiman? Jumlah keluaran 5,000 unit Ya. kali dengan jumlah harga RM20 tadi cikgu. Ya, jumlah betul. seunit. Betul Aiman. 5,000 unit kita darab dengan harga jualan seunit. Kita akan dapat jumlah hasil ataupun jumlah jualan. Okey cikgu, Ya. jumlahnya adalah RM100,000. Pandai Aiman. Betul. Kita kaya cikgu. Ya. Bila kita tengok duit ni seronok kan Betul, Aiman, cikgu. kan? Seronok 100,000, beribu-ribu kita belajar hari ini. Okey?
Alright, dan akhir sekali selesai. Ini adalah pentadsiran yang awak baru sahaja lakukan. Kenal pasti kos tetap, kos berubah, bagaimana nak kira harga jualan seunit dan sebagainya. Okey, murid-murid semua. Dalam menentukan titik pulang modal kita ada dua kaedah. Satu adalah kaedah margin caruman seunit dan satu lagi adalah kaedah graf. Hari ini kita akan lihat kedua-dua kaedah itu, Aiman. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika, Cikgu. Boleh para penonton, murid-murid nak belajar bagaimana kaedah margin caruman dan kaedah graf. Nantikan selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azmat di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas mata pelajaran prinsip perakaunan. Baik Cikgu, untuk slot kali ini apa yang akan Cikgu kongsikan? Okey, murid-murid semua. Sebentar tadi Cikgu ada sebut ada kaedah dalam mengira titik pulang modal, Aiman. Bukannya kita kira suka-suka, Aiman. Ada dia punya cara-cara dia. Okey. Kaedah yang pertama yang Cikgu sebut sebentar tadi adalah margin caruman seunit. Kaedah margin caruman. Okey, kita lihat dulu. Margin caruman ni dia juga nama lain kita panggil margin sumbangan. Di mana kita lihat perbezaan antara jualan seunit dan kos berubah seunit. Sebentar tadi kita dah lihat kos berubah, sebentar tadi kita dah cari jualan. Okey. Jadi perbezaan hasil jualan dan juga kos berubah seunit di mana ia membantu perniagaan menampung kos tetap. Bila awak dapat tentukan margin caruman itu, awak dapat lihat sama ada ia boleh menampung kos tetap ataupun tak. Kita boleh buat analisis kat situ, kita boleh buat keputusan kat situ, Aiman. Sekiranya tidak, kita kena buat penambahbaikan lah. Okey? Dan jumlah margin caruman hendaklah melebihi kos tetap. Itu sepatutnya. Untuk mendapatkan keuntungan, jumlah margin caruman mesti melebihi kos tetap. Bagaimana kos tetap tu, Aiman? Dia malah. Dia straight. Dia straight je. Okey. Kita lihat seterusnya adalah ini adalah rumus margin caruman seunit. Sangat mudah, Aiman. Saya rasa murid-murid dah boleh ingat rumus ini. Jualan seunit, tolak kos berubah seunit. Kalau dia tak berikan kos berubah seunit, kita kena carilah. Okey? Kita pergi kepada pentadsiran. Kita sama-sama, awak di rumah ambil pensel, ambil kalkulator, sama-sama kita kira margin caruman seunit. Boleh, Aiman? Boleh, Cikgu. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan kedai kek Lazat Aini. Okey, Cikgu berikan kos tetap kepada awak, Cikgu berikan kos berubah seunit, Cikgu berikan harga jualan seunit. Berapakah margin caruman seunit? Dan Aiman, jelaskan. Okey, Cikgu. Kalau ikut apa yang Cikgu tunjukkan sebentar tadi, kita kena cari harga jualan seunit, Cikgu. Betul. Jadi jelaslah dekat bawah tu dia tulis harga jualan seunit adalah RM45. Betul ke, Cikgu? Betul, Aiman. Sangat pandai. Dan tolak kos berubah seunit. Okey, Aiman. Cuba kita cari margin caruman seunit. Berapa? Kalau ditulis kat sini, kos tetap adalah RM40,000 dan kos berubah seunit adalah RM15. Jadi kita ambil RM15, Cikgu, sebagai kos berubah seunit. Ya. Jadi berapakah margin caruman seunit, Aiman? Jadi 45 tolak 15, jawapannya adalah RM30, Cikgu. Pandai, Aiman. Aiman menggunakan rumus ini. Jualan seunit tolak kos berubah seunit. Jawapan dia adalah RM30. Kita lihat. Betul, Aiman. Okey, ada penjelasan dia. Dalam pengiraan Aiman sebentar tadi, didapati jualan seunit kek Lazat itu menyumbangkan RM30 untuk menampung kos tetap dalam memperolehi keuntungan. Jadi, perniagaan tu dapat kena pastilah margin caruman ni tinggi. Untung, kita akan dapat untung. Mereka boleh dapat kena pasti di situ. Okey, seterusnya, Aiman, cara kita nak kira ini adalah rumus titik pulang modal dalam bentuk unit. Titik pulang modal ada dua nilai. Satu dalam bentuk unit, satu dalam bentuk RM, Ringgit Malaysia. Ini dalam bentuk unit. Formula dia adalah jumlah kos tetap bahagi margin caruman seunit. Aiman? Ya, Cikgu. Sebentar tadi kita dah belajar margin caruman seunit. Betul. Jadi di sini awak kena tahu berapa kos tetap. Itu je. Bahagi dengan margin caruman seunit. Sekiranya ditanya dalam bentuk Ringgit Malaysia, dalam bentuk RM, kita hanya darab dengan harga jualan seunit je.
Ambil sekali lagi kos tetap bahagi margin carum mas unit darab jualan seunit. Itu dalam bentuk RM, Aiman. Okey, Aiman, kita sekali lagi kita cuba jawab latihan ini. Okey. Kilang ini mengeluarkan beg tangan. Okey, dengan harga pasaran, harga jualan RM50 seunit murid-murid. Sama-sama dengan cikgu ya, awak kira bersama-sama dengan cikgu. Okey, cikgu telah berikan kos tetap dan kos berubah seunit kepada awak semua. Kira titik pulang modal dalam unit dan ringgit Malaysia dengan menggunakan kaedah caruman seunit. Okey, Aiman, sama-sama dengan cikgu. Boleh, bagaimana, cikgu? apa rumus titik pulang modal tadi? Titik pulang modal adalah jumlah kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit, cikgu. Pandai. Okey, murid-murid boleh Okey, pertama sekali cuba kira berapa margin caruman seunit dulu. Okey, margin caruman seunit adalah kita lihat dekat atas dia tulis RM50 sebagai jualan dan kos berubah seunit adalah RM35. Maknanya 50 tolak 35 dan kita dapat untung RM15, cikgu. Betul, itu adalah margin caruman seunit RM15. Kos tetap, Aiman, di sini boleh kena pasti? Kos tetapnya adalah RM90,000. Ya, murid-murid, soalan cikgu ni soalan yang sangat ringkas. Nak bagi kamu boleh kuasai rumus itu. Sekiranya soalan dia berikan insurans kilang, gaji pengurus kilang, awak kena cari jumlah kos tetap dulu. Okey, jadi boleh kira, Aiman, berapakah cikgu dah kira untuk kamu semua. Jadi di sini kita kira kos tetap bahagi margin caruman seunit. Ini margin caruman seunit, cikgu tunjuk supaya awak nampak pengiraan itu. Dan titik pulang modal adalah 6,000 unit. Ini dalam unit, Aiman. Baik, cikgu. Satu lagi kita lihat dalam bentuk RM, ringgit Malaysia. Bagaimana, Aiman? Kita kena kali dengan harga jualan seunit, cikgu. Ya, darab sahaja dengan harga jualan seunit. Berapa harga jualan seunit, Aiman? RM50. RM50. Darab RM50, berapa nilai dia? RM300,000, cikgu. Pandai sangat, Alhamdulillah. Pengiraan kena cepat. Kira betul-betul. Cikgu takut awak cuai. Pengiraan tu pun dapat markah ke, cikgu? Ya, pengiraan dapat markah juga, Aiman. Dan murid-murid semua dalam mengira tu jangan cuai. Murid-murid dia tahu, mereka tahu rumus, mereka tahu jalan kerja, mereka tahu mencari kos tetap, mereka tahu mencari kos berubah, Aiman. Ya, cikgu. Tapi cuai sikit, kosong-kosong. Bila bermain dengan wang ni, nilai kosong-kosong ni banyak. Kadang-kadang tak tertulis kosong, tulis RM30,000. Jangan cuai lah. Rugi, Aiman. Jadi cikgu, kalau contoh RM50 tu, kita tulis RM50 sahaja tanpa tak ada masalah. tak ada masalah, cikgu. Tak ada masalah. Okey, baik. Ini dikenali sebagai jalan kerja. Jalan kerja. Kita lihat jawapan akhir. Sekiranya jawapan akhir awak salah, tak tepat, kita akan lihat jalan kerja kamu. Tunjuk jalan kerja lah. Sekiranya ada rumus ni, tunjuk jalan kerja. Okey semua, kita pergi lagi. Ada perubahan dalam komponen kos. Ada 3. Cikgu letak di sini 3. Pertama, sekiranya ada perubahan dalam kos berubah unit. Tadi kos berubah unit RM15. Katalah kita tambah lagi. Itu yang dikatakan perubahan tu. Okey, perubahan kos tetap. Tadi kos tetap RM90,000. Betul. Kita ubah RM100,000. Mungkin ada perubahan. Dalam perniagaan ni macam-macam juga, Aiman, kan? Bila ada perubahan ni, kita kena cari titik pulang modal yang baru. Dan perubahan yang terakhir adalah perubahan harga jualan seunit. Kita lihat kepada contoh ini. Masih lagi beg cikgu Aini punya dan cikgu berikan kos tetap, kos berubah seunit sama. Okey, kita lihat di sini kos berubah seunit meningkat RM5. Meningkat RM5, Aiman. Maksudnya daripada 35 ni jadi 40, cikgu. Pandai, Aiman. Itu maksudnya kos berubah meningkat. Kita buat pengiraan. Sebelum perubahan 6,000 unit, masih ingat lagi? Dan selepas perubahan, nampak kos berubah ni meningkat dan unit titik pulang modal pun meningkat. Begitu. Okey, seterusnya, masih lagi soalan yang sama. Apakah kesan sekiranya kos tetap dianggarkan meningkat kepada sebentar tadi RM90,000. Meningkat kepada, apa maksud dia, Aiman? Maknanya dia bertambah lah, cikgu. Bertambah. Bukan tambah, awak jangan pergi tambah RM120,000 pula. Bertambah kepada. Daripada 90, 120. Jangan pergi tambah. Lihat ayat soalan itu. Meningkat kepada, Aiman. 120,000. Jadi kita buat pengiraan. Sebelum perubahan, selepas perubahan. Sebelum ini kita gunakan 90,000. Bila kos tetap berubah, nampak bilangan unit titik pulang modal pun bertambah.
Dan yang terakhir kita lihat perubahan sekiranya harga jualan seunit meningkat. Sebentar tadi kita jual RM50, kita cuba naik harga itu kepada meningkat sebanyak maksudnya meningkat kepada RM60. Kita lihat pengiraan itu sebelum perubahan dan selepas perubahan. Bila harga meningkat, titik pulang modal akan berkurang. Boleh lihat perubahan di situ ya. Okey, seterusnya. Bagaimana kita nak menentukan dalam kita nak mentafsir menilai semua perniagaan kita, produk kita, bisnes kita Aiman, kita kena buat penentuan. Kalau kita jual 2,000 unit, berapa kita untung? Kalau kita nak 1 bilion, berapa unit kita kena keluarkan? Wow. Ada rumus dia Aiman sebenarnya. Okey, ini adalah rumus yang awak kena tahu juga, jumlah hasil tolak jumlah kos. Ialah keuntungan hasil tolak kos lah. Okey, sekiranya diberikan ada maklumat tentang margin caruman, kita akan gunakan rumus yang kedua. Okey, ini rumus untuk mencari sasaran keuntungan di mana unit keluaran darab margin caruman seunit tolak. Darab dulu unit dengan margin caruman seunit, baru awak tolak. Hati-hati dalam pengiraan itu. Sebab tu cikgu kurung. Okey, kita lihat contoh. Boleh Aiman? Boleh Cikgu. Okey. Sekarang kek lazat pula. Kek lazat Aini. Harga jualan seunit cikgu berikan, kos berubah seunit cikgu berikan, kos tetap cikgu berikan. Anda dikehendaki mengira untung. Sekarang cikgu nak tahu untung ataupun rugi jika cikgu menyasarkan 5,000 unit kek Aiman. Ya Cikgu. Awak rasa berapa banyak untung kalau cikgu nak jual 5,000 unit? Sekarang cikgu jual 2,000 unit. Tapi kalau cikgu jual 5,000 unit, agak-agak berapa banyak keuntungan yang cikgu perolehi? Makin meningkatlah Cikgu ya. Kita kena guna rumus ini Aiman. Okey. Okey, Aiman boleh? Boleh Cikgu? Okey, Aiman cuba kira. Okey. Kalau tengok kepada rumus yang Cikgu berikan sebentar tadi adalah unit keluaran kali dengan margin caruman seunit. Betul. Dan tolak kos tetap. Okey. Okey. Unit telah diberikan 5,000 unit. Okey, margin caruman seunit tu apa rumus dia tadi margin caruman seunit murid-murid? Margin caruman seunit ni kita dapat tadi murid-murid di rumah boleh jawab juga. Jualan seunit, tolak kos berubah seunit. Okey. Sekarang kita ada jualan seunit RM45, tolak kos berubah seunit RM15. Dapat RM30 Cikgu. Ya. Okey. Lepas tu rumus seterusnya adalah tolak kos tetap. Dekat sini awak kena carilah berapa kos tetap. Nilai di sini adalah RM40,000. Baik, Tengok Cikgu. Aiman, rumus di sini sangat mudah sebenarnya. Betul. Murid kena cari maklumat tu. Tak susah pun Aiman. Betul Cikgu. Jadi kita dapat RM5,000 kali dengan RM30. Pandai? Dan bila dapat jawapan RM150,000, kita tolak dengan RM40,000 Cikgu. Ya. Sebagai kos tetap. Ya. Okey. So jawapan dia Aiman adalah 100. Jawapannya adalah RM110,000 Cikgu. Ya, dengan 5,000 unit, saya, cikgu telah menyasarkan 110,000. Banyak juga Aiman kan? Banyak Cikgu. Bila kita nampak kat sini, cuba macam kita rasa bersemangat nak jual lagi produk kita. Jual, buat promosi lagi. Ini yang dia kata mentafsir menilai ni. Okey, seterusnya ada lagi. Sebentar tadi untuk mencari keuntungan. Okey, katalah cikgu target nak dapat 2 juta Aiman. Alamak. Berapa banyak kek yang cikgu nak jual Aiman? Okey. Dia ada rumus dia sebenarnya Aiman. Dia ada rumus. Okey. Kos tetap tambah untung sasaran. Tadi cikgu target 2 juta. Contoh je ni, ini contoh je. Bahagi margin caruman seunit. Ada rumus dia. Kiralah, gunalah rumus ini. Okey, dengan soalan sebentar tadi. Okay, kita lihat kos tetap dah ada RM40,000, untung sasaran pun kita ada RM200,000 dan juga margin caruman seunit pun tadi kita dah kira. Berapa ada Aiman? RM30 tadi Cikgu. Ya, berapa Aiman? Jadi kalau kita dapat lihat di sini adalah 8,000 unit kita dapat Cikgu. Ya, pandai. Pengiraan kena tepat murid-murid. Di sini bila cikgu nak anggarkan RM200,000, cikgu nak untung RM200,000, cikgu tak dapat lagi. Tapi kita mensasarkan. Kita kena jual produk kek cikgu 8,000 unit. Banyak lagi bertambah produk kita kena buat Cikgu. Di sini kita boleh merancanglah bagaimana kita nak jual banyak, buatlah promosi, buatlah iklan dan sebagainya. Okey. Okey semua, boleh? Jadi kalau kita dapat rumuskan sikit Cikgu tentang kaedah margin caruman ni Cikgu. Ya, murid-murid semua. Margin caruman ni adalah kaedah yang sangat mudah. Cuma dia banyak rumus. Dan rumus dia pun taklah sesukar. Kita guna juga sebelum ni cikgu letak margin caruman. Rumus seterusnya pun menggunakan margin caruman, margin caruman, margin caruman.
Jadi awak kena tahulah bagaimana nak kira margin caruman, titik pulang modal, nak sasarkan unit, nak sasarkan keuntungan. Rumus je Aiman. Kali Itu kita sahaja. ikut rumus tu, kita akan dapat jawapan. Ya, insya-Allah kita akan dapat jawapan. Okey, baik cikgu. Tadi kita dah selesai dah kaedah margin caruman. Selepas ni, kaedah graf pula. Betul, kita akan Baik. lihatkan graf. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas mata pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 5. Baik cikgu, Ya. untuk slot kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, kaedah margin caruman selesai Aiman. Sekarang kita lihat bagaimana nak kira titik pulang modal menggunakan kaedah graf. Okey, pengenalan dia. Graf titik pulang modal. Graf yang kita nak sediakan ini menunjukkan hubungan antara kos, hasil dan juga untung dalam pelbagai tingkat pengeluaran. Nama pun graf Aiman. 1,000 unit berapa, 2,000 unit berapa. Seperti dalam belakang Aiman tu, graf. Pelbagai tingkat pengeluaran murid-murid. Dan cikgu yakin graf ni adalah perkara biasa kepada kamu sebab kamu dah belajar dalam matematik. Betul? Ya, jadi benda ni mudahlah. Sekiranya dikendaki mencari titik mula dalam bentuk graf, biasa dah. Kamu rasa, alah soalan senang cikgu. Okey, kita teruskan. Persilangan. Bila graf, garisan jumlah hasil dan jumlah kos kena bersilang Aiman. Ingat lagi, apa itu titik pulang modal? Jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Maksudnya dia akan bersilang. Kita akan lihat sebentar lagi. Okey, ciri-ciri graf titik pulang modal. Seperti biasa, bila sebut graf, dia ada paksi Y. Tapi awak jangan sebut paksi Y. Paksi Y itu adalah mewakili jumlah kos ataupun jumlah hasil. Tu, cikgu letak jumlah kos / jumlah hasil. Okey. Kemudian paksi X. Jangan tulis paksi X. Awak tulis unit keluaran. Unit saja pun boleh. Kemudian kos tetap mala. Dalam graf itu ada kos tetap mala. Okey. Kemudian garis jumlah hasil ialah garis bermula dari titik asalan. Titik asalan ni kosong. Murid-murid panggil titik origin ke? Betul tak Aiman? Garis panjang naik ke atas. Okey, dan seterusnya adalah jumlah kos ialah garis yang bermula daripada kos tetap. Kenapa pula jumlah kos bermula daripada kos tetap? Nanti kita lihat. Okey. Seterusnya, langkah. Sekarang kita buat graf. Kita akan menyediakan graf. Sebelum awak nak lakarkan graf, kita kena ada soalan lah. Oh, okey, Seperti cikgu. biasa ada soalan. Tak ada soalan tak boleh buat graf. Okey, perniagaan tudung muslimah Cikgu Aini merupakan pengeluar tudung muslimah yang terkemuka. Wow. Tengok Aiman terkemuka tu. Berjenama Aini, maklumat berikut berkaitan dengan pengeluaran tudung Aini. Maklumat yang ringkas, cikgu ajar cara nak buat graf. Okey, cikgu berikan kos tetap, cikgu berikan kos berubah seunit, cikgu berikan jualan seunit. Okey, murid-murid semua. Langkah yang pertama, awak kena buat andaian unit. Sama ada nak letak kosong, 100, 200, 300, 400. Janganlah buat banyak, buat sikit je. Okey. Cikgu contoh di sini 1,000 sehingga 5,000. Bermula dengan kosong ya, bermula dengan kosong. Unit dia. Okey. Yang kedua adalah kita perlu bina jadual untuk mengira jumlah kos. Masih ingat lagi apa rumus jumlah kos? Kos tetap tambah kos berubah. Maksudnya kita kena cari kos tetap berapa, kos berubah berapa. Dan juga jumlah hasil. Jumlah hasil, unit darab dengan jualan seunit. Sebelum ni pun kita dah kira jumlah hasil. Cikgu harap awak tak lupalah. Okey. Jumlah hasil, jumlah kos. Okey. Kita bermula dengan jualan seunit dulu Aiman. Cikgu dah bulat untuk awak semua. RM20 seunit. Boleh tak Aiman kita cari berapa jumlah hasil untuk setiap tingkat pengeluaran tu Aiman? Boleh cikgu? Kosong unit berapa murid-murid? Kalau kita tak jual tudung, berapa yang kita dapat? Tak dapat apalah. Tak dapat apalah. Kalau 1,000 unit, berapa murid-murid? Dapat RM20,000. 2,000 unit, 3,000 unit, 4,000 unit,
5,000 unit. Bila cikgu sebut ni awak jawablah bersama-sama dengan cikgu. Jawab bersama-sama dengan cikgu. Pengiraan mudah je. Okey? So awak akan dapat jumlah hasil. Betul tak kita semak? Betul tak murid-murid jawab? 2,000 unit, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 100,000. Sekarang kita dah dapat jadual jumlah hasil, Aiman. Baik, cikgu. Daripada unit. Okey, kita akan kira bermula dengan unit. Selesai. Kita cari jumlah kos. Kos tetap tambah kos berubah. Okey, kita mulakan dulu, Aiman, dengan kos tetap. Ni rumuslah. Cikgu suka remind, cikgu suka ulang supaya awak sentiasa ingatlah. Okey. Di sini kos tetap. Kos tetap ciri dia mala kan? Sama kan? Maksudnya kosong unit, kos tetap dia sama. 30,000. Kalau 1,000 unit, kos tetap dia sama. 5,000 unit, kos tetap dia sama juga. Maksudnya setiap tingkat pengeluaran tu kos tetap sama. Ini dalam tempoh perakaunan dalam tempoh perakaunan. Kita lihat, nampak? 3,000, 3,000, 3,000 sama. Sama kan malam? Okey, seterusnya kita akan cari kos berubah. Kos berubah seunit RM10 je, Aiman. Jadi, bagaimana nak cari jumlah kos berubah? Kita kena kali dengan unit lah, cikgu. Lebih kepada matematik. Ya, kali dengan unit je. Kosong unit, tak adalah kos berubah. 1,000 unit, 2,000 unit, 3,000 unit, 30,000, 4,000 unit, 40,000, 5,000 unit. Jadi, kita semak betul tak jawapan awak semua ni? Ya. Sebentar tadi ada unit je, Aiman. Tiba-tiba dah makin banyak pula jadual. Satu persatu ikut step lah. Mudah sikit. Okey, ini adalah kos berubah. Jadi, kos tetap tambah kos berubah, kita dapat apa, Aiman? Kos tetap tambah dengan kos berubah dapat jumlah kos. Pandai. Kita dapat jumlah kos. Jadi, kita letak satu lagi kolom, jumlah kos. Rumus lagi. Ulang lagi. Okey. Di sini 30,000. Betul semua? Betul, cikgu. Okey. 1,000 unit berapa? 40,000. Ya. 2,000 unit? 50,000. Ya. 3,000 unit? 60,000. Apa lagi? 4,000 unit? 70,000. Tambah je. 5,000 unit? 80,000. Kita dapat jadual ataupun kolom jumlah kos. Selesai. Sebentar tadi cikgu cakap kan, graf ni dia nak lihat hubungan antara jumlah kos, jumlah hasil dan juga kos tetap tingkat setiap tingkat paras pengeluaran. Kita dah dapat maklumat itu. Okey semua. Langkah ketiga, kita dah dapat jadual, kita akan buat graf. Graf. Ini graf lah. Tapi cikgu sebut jangan tulis paksi Y, jangan sebut paksi X, jangan tulis. Kita tulis kos/hasil. Unit. Boleh semua? Okey. Jadual ini kita mulakan, kalau tengok ni Aiman, dia macam kita akan guna skala 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 kan? Dan skala yang paling tertinggi adalah 100,000. Kita lihatlah berapa banyak untuk kita nak lakar, nak buat dot-dot tu, unit tu berapa banyak yang berapa skala seperti ini. Cikgu letak kosong 1,000 di sini. Cikgu tak letak 5,000, 4,000 kat situ supaya nampak cantik sikit lah, Aiman. Dekat atas tu pun sama. Boleh je, murid-murid boleh letak 100,000, boleh. Tapi cikgu letak mewakili 1,000. Macam tu. Okey. Pertama, kos tetap. Bagaimana, Aiman, kos tetap? Kos tetap, kos berubah. Kos tetap. Kita akan sediakan graf. Sama. Bermula dengan? Kosong. Bermula dengan RM 30,000. Sampai 30,000 juga. Sampai 5,000. Sampai 5,000 unit tu. 5,000 unit. Okey, baik cikgu. Begini. Seperti ini. Okey. Cikgu sengaja letak dot-dot tu nak bagi nampak. Okey, awak boleh garis. Tapi tingkat pengeluar RM, kos dia adalah daripada 30,000. Okey, boleh. Okey, seterusnya garis apa yang kita kena buat? Jumlah kos pula. Okey. Jumlah kos dia bermula daripada kos tetap. 30,000 cikgu. Ya. Unit tak keluar pun kena bayar juga. Kenapa? Sebab wujudnya kos tetap. Walaupun kedai tak buka.
Mungkin cuti sekejap lah. Bukannya lah. tak buka langsung. Mungkin minggu tu cutilah sekejap. Cuti. Tak buka. Jadi maksudnya tak ada kek. Jadi tapi kos tak kena bayar. Kena bayar juga. Okey. Awak cuba lihat di sini. Garis jumlah kos bermula kos tetap. Ada murid dia silap kan dia bermula di kosong. Hati-hati sebab jumlah kos adalah kos tetap tambah kos berubah. Okey, semua boleh. Seterusnya adalah kita nak cari garis jumlah hasil. Dari sinilah kita plot seperti yang awak telah buat. Okey. Dia bermula daripada titik asalan. Kosong. Dia macam garis kos berubah. Dia akan sentiasa meningkat. Seperti ini. Apabila awak telah sediakan jumlah hasil dan jumlah kos, awak lihat ada persilangan tak? Dia mesti capai satu tingkat di mana dia bersilang kos dengan hasil. Okey. Jadi cara kita nak menentukan titik pulang modal seperti biasa, jumlah hasil sama dengan jumlah kos ditentukan apabila garisan jumlah kos bersilang dengan jumlah hasil. Mesti bersilang. Tadi nampak kan memang ada bersilang. Jadi bersilang itu dikenali sebagai titik pulang modal. Oh, itu titik pulang modal punya. Ya, dengan bersilang ini kita dapat lihat berapa unit, berapa RM. Kita dapat tentukan. Seperti ini. Jadi jangan lupa awak buat garis putus macam ni. Jadi di sini kalau lihat di sini titik pulang modal dalam bentuk unit unit adalah 3,000 unit. Betul tak Aiman? Betul cikgu. Dan dalam bentuk RM 60,000. Capai titik pulang modal. Maksudnya di sini bila dah capai kita dah jual 3,000 unit kek, kita dah capai balik modal lah. Macam tu. Okey, kita dah boleh buat analisis di sini. Okey, maknanya cikgu dia kena listkan dulu nombor-nombor berkaitan dengan jumlah hasil dan jumlah kos. Betul. Baru dia dapat susun dan dia jumpa titik pulang modal cikgu. Betul. Dia murid-murid bila nak buat tu dia kena lihat bersilang, kena cari tempat persilangan tu. Dan bagaimana jawapan akhirnya seperti inilah cikgu? Ya, jawapan akhir seperti ini. Dan letaklah di bawah kena highlight lah. Kat sini RM, minta maaf, kat sini 3,000 dan di sini 60,000. Okey. 60,000. Okey cikgu. Okey Aiman. Ya cikgu. Okey, berdasarkan graf yang telah kita buat bersama-sama ni, Aiman rasa adakah graf ini membantu perniagaan mencapai target keuntungan mereka? Adakah membantu? Cikgu. Ya, macam mana tu Aiman? Sebab kalau cikgu lihat, kalau cikgu tunjuk sebelum ni cikgu, kita kadang-kadang kita jual 1,000 unit dan orang beli produk kita, kita rasa macam dah untung dah. Kan? Kita rasa seronok dapat duit kan? Seronok dah orang beli cikgu. Ya. Tapi sedangkan cikgu sebut tadi tak capai lagi titik pulang modal. Ya, betul cikgu? Betul. Jadi setiap perniagaan tu memang kena, inilah yang dikatakan menganalisis, mentafsir, mencari maklumat supaya kita boleh buat perancangan seterusnya. Kalau kita jual 1,000 kek, kita jangan seronok dapat duit 10,000, 2,000 dah seronok pergi melancong bagai. Tak boleh. Belum lagi? Ya, kita kena buat, kena bermesyuarat lah. Adakah kita dah capai break even point? Dalam English kita panggil break even point. Okey, kalau dalam bahasa Melayu titik pulang modal. Maknanya jual 3,000 unit baru pulang modal. Baru pulang modal Aiman. Bukan senang tu nak 3,000 tu kan. Ya, betul. Dan seterusnya kita boleh buat perancangan seterusnya lah. Kalau jual 4,000 bagaimana? Kalau jual 5,000 bagaimana? Boleh Aiman, adakah membantu kan dalam perniagaan kan? Sangat membantu cikgu. Okey. Supaya kita tak adalah syok sendiri bisnes kan. Betul. Baru kita tahu sama ada perniagaan kita ni rugi ke untung ke, rugi ke untung ke. Okey. Murid-murid sekalian, kita nak sambung lagi selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Cikgu kita berehat seketika. Ya. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas hari ini, mata pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 5. Baik cikgu, untuk slot kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey. Kita telah lihat bagaimana nak cari titik pola modal menggunakan kaedah margin carumas unit, bagaimana dalam kaedah graf. Sebenarnya dia boleh combine juga dua-duanya, Aiman. Oh, ya ke? Awak kira dulu titik pola modal menggunakan rumus, awak plot dalam graf. Boleh je sebenarnya. Lihat kepada bentuk soalan, bagaimana ia menguji kamu semua. Okey. Ini graf yang kita buat tadi, Aiman. Ya, Okey, cikgu. kalau awak lihat tingkat pengeluaran ni kan, sebentar tadi cikgu jelaskan titik pula modal, jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Okey, murid-murid di rumah dengan Aiman. Cuba lihat di sini, ada tak paras pengeluaran hasil sama dengan kos? Kalau kita tengok cikgu, kat sini 60,000 sama dengan 60,000 lah cikgu. Ni, di paras pengeluaran mana murid-murid semua? Aha. Di tingkat pengeluaran mana? 60,000 cikgu. Pada pengeluaran 3,000 unit. 3,000 unit. Sebenarnya bila awak dah buat graf, awak dah sediakan jadual, kita dah boleh nampak dah titik pulang modal tu, Aiman. Okey. Awak lihat di sini jumlah hasil 60,000. Jumlah kos 60,000. Sama kan? Pada tingkat pengeluaran 3,000. Di sini pun murid dah boleh baca dah sebenarnya. Dah ada jawapan dah, Aiman, kat sini sebenarnya. Ya. Tapi kita nak lihat dalam bentuk graf. Okey. Kita lihat sekali lagi graf ini, Aiman. Kita sama-sama, kita lihatlah bila kita dah capai titik pulang modal pada tingkat 3,000, Aiman. Okey, katalah cikgu jual kek. Cikgu jual sebanyak 2,000. Adakah cikgu telah memperolehi keuntungan? Rasa macam belum lagi cikgu. Kenapa pula, Aiman? Sebab modalnya tak balik lagi tu. Macam mana tu? Awak lihat di sini. Pada tingkat 2,000, garis hasil, jumlah hasil masih lagi di bawah jumlah kos. Hasil masih di bawah jumlah kos. Maksudnya, bila awak jual bawah daripada 3,000 awak masih lagi rugi. Okey, rugi Masih lagi berada di tingkat kerugian. Seperti yang Aiman boleh lihat di belakang Aiman tu. Okey cikgu. Nombor 2 tu, nampak tak Nombor cikgu dua. buat nombor 2? Itu adalah tingkat kerugian. Kawasan masih rugi. Kalau awak jual 1,500 kek pun, Aiman, kita masih rugi. Oh, walaupun dah ramai orang beli Ya, macam Aiman sebut sebentar tadi, seronokkan dapat duit tapi masih rugi. Jangan pergi melancong lagi. Balik dulu. Duduk di kedai dulu. Niaga dulu. Tak boleh. Biasalah kalau cikgu pun banyak kita dapat, macam kami buka kelab persatuan di sekolah kan. Yalah, budak-budak kan bila berniaga makanan, seronok cikgu hari ni kita dapat RM20, RM10. Saya kata jangan, kita lihat dulu modal berapa banyak yang kita telah sumbangkan. Belum cikgu kita rugi lagi. Tahu tak apa? Cikgu cakap macam tu kat dia orang. Jadi dia orang nampak kat situ. Okey. Sekiranya telah melebihi, katalah cikgu jual 3,500 kek, Aiman. Adakah cikgu telah capai keuntungan? Kita dah melepasi tu cikgu. Sebab kalau kita tengok dekat situ, kita perlu buat pengeluaran 3,000 unit untuk melepasi jumlah kos sebenar. Awak nak untung, awak nak seronok bercuti, awak kena jual lebih daripada 3,000. Ini contoh murid-murid. Ini contoh cara sekarang cikgu dan Aiman sedang membuat analisis. Sekiranya cikgu tak capai lagi 3,000, apa yang cikgu dengan Aiman akan lakukan? Bisnes kek, buat lagi sedap kan? Buat lagi sedap. Tambah lagi macam-macam cheese ke apa kan? Itu contohlah. Okey. Jadi di sini kalau Aiman boleh lihat di belakang Aiman tu graf nombor 3, warna nombor pink. Warna pink. Itu adalah kawasan keuntungan. Dan seterusnya. Dia tak sampai kat situ je, Aiman. Sebenarnya dia panjang lagi. Okey cikgu. Maknanya makin banyak makin untung. Dia akan panjang lagi. Sebenarnya murid-murid, kalau awak lihat, kalaulah awak ada rezeki bekerja dalam satu syarikat yang besar, graf ni panjang, Aiman. Dia bukannya pendek macam tu. Nak capai titik pulang modal tu sebenarnya jauh ke atas. Sebenarnya, ini contoh, ini yang panggil ilmu. Belajar. Bila dah bekerja, dah tahu dah, cikgu pernah ajar. Okey, murid-murid semua. Jadi secara rumusan apa yang cikgu dan Aiman bincangkan sebentar tadi, kawasan di bawah titik pulang modal adalah kerugian. Dan kawasan selepas titik pulang modal dikenali sebagai keuntungan. Jika dalam pentaksiran awak dikehendaki untuk lorek,
lorekkan. Lorek, tahu lorek Awak kena lorek lah. Tandakan cikgu ya. Warna ataupun menggariskan. Lorek lah, gariskan. Dan label. Dalam graf kena ada label. Cikgu lupa Aiman. Bila buat graf ni kita kena label. Label kos tetap, label jumlah kos, jumlah hasil, label X, label Y. Bukan label Y, label RM/cost seperti yang cikgu tunjuk ni. Kena label. Kalau tak label, kemungkinan murid-murid tidak akan dapat markah lah Aiman sebenarnya. Dia kena ada label. Okey? Jadi cikgu, maknanya kalau rugi tak payah meniaga lah cikgu. Tak boleh Aiman. Jangan. Kita dah set up bisnes tu baik dah Aiman, cantik dah. Jangan putus asa lah dalam bisnes ni. Jadi macam mana kita nak ubah supaya jadi untung cikgu? Banyakkan promosi, kurangkan kos yang tak sepatutnya kita kurangkan. Jumlah kos tu kita kurangkan? Boleh kurangkan. Kena kaji balik. Okey, panggil awak semua akaun-akaun, bentangkan apa kos yang kita kena kurangkan. Contoh kat sini kalau kita banyak pekerja promosi, cikgu? Pekerja. Tengok pekerja mana yang tak datang ni, asyik tidur je. Jangan buang dia, kurangkan gaji dia. Jangan buang pekerja tu. Sekiranya kita banyak derma. Derma pun salah satu belanja, salah satu kos. Contoh kita kurangkan. Tengok jugalah kita nak salurkan perbelanjaan tu di mana. Iklan yang guna kertas yang mahal-mahal tu kurangkanlah. Kita boleh kurangkan kos sebenarnya. Kadang-kadang bila mula-mula nak bisnes ni, kita seronok sampai kita belanja banyak. Bila tak capai untung, kita asaklah kita kena kurangkan. Macam itulah sebenarnya. Maknanya tingkatkan kualiti produk kan cikgu Okey, baik cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, murid-murid semua secara rumusan lah ya. Rumus dalam titik pulang modal ni memang kena tahu. Memang kalau boleh awak bila kena cepat ingatlah. Rumus dalam titik pulang modal ni tak susah pun, rumus dia sangat mudah. Ini contoh rumus dalam bentuk unit. Okey. Dan ada juga soalan menguji kamu awak semua, dia suruh kira dulu. Kira menggunakan rumus margin carumas unit. Memang ada, awak kira dulu titik pulang modal dan soalan menghendaki awak untuk lakar graf je. Tak payah buat jadual Aiman. Kalau ada soalan begitu, awak kira dulu dan awak lakarkan graf, label. Label je. Kita lihat kepada bentuk soalan bagaimana diuji awak semua. Ini cikgu ulang balik, ini adalah rumus kita mencari titik pulang modal dalam bentuk unit dan ini adalah titik pulang modal dalam jawapan ringgit Malaysia. Okey cikgu. Ini di antara rumus yang kita belajar daripada cikgu. Kalau kita nak dapat untung 2 juta mungkin kiraannya lebih tapi rumus yang tetap sama cikgu sama. Okey, baik, mungkin ada sedikit kata-kata akhir daripada cikgu untuk murid-murid kita di rumah. Okey murid-murid semua, untuk topik titik pulang modal ni awak bertuah belajar sebab dia tidak ada format perakaunan. Banyak topik yang awak belajar ada format penyata kewangan, ada pelarasan lagi kan yang menyebabkan awak rasa alah cikgu macam mana nak jawab. Okey, titik pulang modal ni banyak rumus sahaja Aiman. Jadi dia sangat mudah, pengiraannya mudah. Cari titik pulang modal. Jadi kena cikgu galakkan awak semua sekiranya soalan ini diuji kamu, jawablah soalan ini, jawablah soalan titik pulang modal ini sebab dia dapat bantu awak memberikan markah sebenarnya. Okey cikgu. Bagaimana dengan prestasi pembelajaran saya pada hari ini cikgu? Okey ke? Prestasi Aiman, untuk pengetahuan semua, prestasi Aiman pada hari ini sangat cemerlang dan banyak membantu cikgu mengira dan dia ingat rumus, tahu tak? Okey, baik cikgu. Bagi murid-murid kita yang berada di rumah sana yang nak buat ulang kaji ataupun nak buat latihan-latihan cikgu berikan sebentar tadi, di manakah mereka boleh dapat bahan-bahan ini cikgu? Okey, murid-murid semua, sekiranya awak nak dapat bahan untuk ulang kaji, nak lihat balik, nak tonton balik, nak ambil bahan latihan dan sebagainya, awak boleh rujuk Pelantar KPM Delima Aiman. Okey, baik. Terus buat latihan dan insya-Allah nanti anda akan lebih mudah lagi selepas ini. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Nuraini dan kita nak ucap terima kasih kepada penonton-penonton yang terus setia bersama dengan kami. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Sama.